Bagi terus mencungkil dan mengasah bakat terpendam, Astro dengan kerjasama harian Metro dan produksi I Like Entertainment menerbitkan program realiti Gadis M2. Dari ratusan penyertaan yang diterima, pembaca harian Metro memilih 10 yang terbaik untuk dibimbing dan ditampilkan ke depan. Sepanjang 7 episod, penonton akan melihat mereka melalui pelbagai cabaran seperti pengacaraan, lakonan, imej, solekan dan peragaan di bawah bimbingan Tinas Mokhtar selaku mentor. Asmi berumur 23 tahun, jangan bersemangat dan untuk menang dalam kompetisi ini. Prestasi 10 peserta ini dinilai dan diadili 2 juri tetap iaitu Datin Sofia Jane dan jururunding gaya Zaihani Zain. Juara Gadis M2 bakal memenangi kontrak bernilai RM100,000 di samping beberapa barangan lain termasuk pakej percutian. Dihoskan Awal Asy'ari, Gadis M2 bersiaran di Astro Ria mulai 19 Mei setiap Ahad pukul 10 malam. Dan bersama Gala TV Plus pada hari ini ialah salah seorang juri tetap iaitu Datin Sofia Jane. Apa khabar? Baik, terima kasih. Terima kasih kerana bersama Gala TV Plus. Sofia, mungkin boleh cerita sikit bila kita sebut nama Datin Sofia Jane, kan dia bersetuju untuk menyertai program pencarian program realiti sebegini, pasti ada sesuatu yang istimewa dan menarik tentang program Gadis M2 ni. Mungkin Sofia boleh ceritakan sedikit tentang kelainan program ini berbanding dengan pencarian bakat yang lain. Okey, perbezaan Gadis M2 kalau dibandingkan dengan reality show yang lain yang begitu spesifik, artinya untuk nyanyian, lakonan atau modeling seumpamanya, Gadis M2 merangkumi semua itu. Artinya sesiapa yang ingin menggunakan landasan Gadis M2 harus melalui tugasan-tugasan dan cabaran-cabaran yang merangkumi modeling, hosting, lakonan dan sebagainya. Dan Sofia bersetuju kerana? Saya setuju kerana saya sudah lama memperhatikan reality show di Malaysia khususnya sebagai penonton dan juga sebagai pemerhati seorang ahli industri seni hiburan. Dan apa yang saya perhatikan adalah mereka yang masuk reality show ini mempunyai satu visi, iaitu ingin menjadi seorang bintang, right? Dan platformnya disediakan oleh reality show ini. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku kepada pemenangnya atau mereka yang menjadi participant dalam reality show ini, dan khususnya untuk Gadis M2, saya kerana ia merangkumi semua aspek-aspek industri seni in a whole. So saya sebenarnya ingin menjadi ahli ataupun ahli keluarga Gadis M2 kerana saya rasa saya mempunyai tanggungjawab untuk memperkatakan bahawa untuk menjadi seorang ahli seni bukannya sesuatu yang mudah. Untuk menjadi bintang apatah lagi. So kalau ingin menjadikan reality show ini sebagai satu landasan, anda harus masuk ke dalam aliran itu dengan sesuatu. You have to offer something. You have to have something to offer at the table, on the table, khususnya whether it's lakonan ataupun nyanyian ataupun TV hosting. So di sini saya streskan dan saya tekankan di sini di dalam program ini sendiri, tiap-tiap tugasan dan cabaran yang mereka lalui itu, if you think that's your best, it is not. So kalau anda tidak sedia di dalam program ini, bagaimana anda ingin menyiapkan diri untuk dunia realiti seni hiburan? Baik, Sofia, pengadilan dilakukan sepenuhnya oleh juri, kan, Sofia dan Zaihani, dan tidak ada undian SMS dan sebagainya. Jadi bila kita sebut seseorang itu mempunyai pakej yang lengkap, apa agaknya definisi pakej bagi juri seperti Sofia dalam program ni? Okey, bagi saya the reality of it adalah penonton di rumah ataupun mereka yang bukan di dalam industri hiburan ini mempunyai tanggapan bahawa pakej itu adalah, okey, nombor satu pastinya bakat, nombor dua
aura, rupa dan sebagainya. Tetapi bagi saya dan Kak Zai, rupa itu sebenarnya tidak penting. You must have bakat itu dahulu. Dan bagaimana anda ingin mempersembahkan bakat itu. Kerana kebanyakan yang saya perhatikan, saya tahu banyak pelakon-pelakon yang hebat yang tidak masuk ke dalam mainstream kerana mungkin kononnya mereka tidak mempunyai package itu. Tetapi mereka lebih hebat daripada apa yang saya lihat di mainstream. Right? Jadi saya mempunyai harapan pada waktu Gadis M2 ini keluar bahawasanya marilah serta di sini kerana ini yang mungkin memberikan mereka itu yang begitu berbakat satu landasan untuk diberi perhatian oleh producer-producer yang ada di luar sana ataupun TV station yang ada di luar sana. Baik, dan Sofia sendiri sebagai juri, adakah Sofia merasakan Sofia seorang juri yang lantang bersuara atau yang macam kalau nak kata tu mungkin simpan-simpan ambil hati, atau memang secara jujurnya Sofia memberitahu kamu tidak bagus atau ini tidak betul? Saya Kak Zai lebih lantang dengan komen-komennya, tetapi saya juga lantang dari segi kejujuran. Artinya saya tidak mahu peserta-peserta, we want to encourage them, right? Kita ingin memberi mereka komen-komen yang bernas, tetapi komen-komen yang bernas itu juga pedas, dan ia harus diambil sebagai iktibar. Kerana pada saya my tagline sebagai judge di dalam Gadis M2 adalah, kalau anda boleh sertai industri seni hiburan dengan begitu senang, artinya ada sesuatu yang tidak betul. Something is not right. Tapi mungkin ramai yang merasakan pasal kita dah ada terlalu banyak program reality kan. Betul. Ramai yang merasakan senang je nak jadi artis sebenarnya. Betul. Keluar TV sekali dua kali, mungkin tak menang pun mungkin ada tawaran juga. Apa pandangan Sofia? Betul, tetapi at the end of the day kita lihat life cycle je sebagai seorang artis itu berapa lama. Saya tahu dan saya fahami bahawa banyak juga mereka yang menang di dalam reality show yang sebelum-sebelum ini yang hanya bertahan setahun dua, selepas itu mereka hilang. Dan bukan kerana mereka tidak mempunyai bakat, tetapi mereka tidak fahami struktur industri seni ini, di mana it is not only show, it's show business. Artinya anda juga harus mempunyai package, mengetahui dan mengenali aspek bisnes juga to complement bakat anda juga. Dan selalunya program reality ini tidak terlepas daripada drama, sama ada secara sengaja atau ditentukan produksi. Tapi bagaimana agaknya Sofia selaku juri ingin memberitahu bahawa selepas saja program ini berakhir, ada drama yang lebih besar di dunia luar, di reality itu? Itu yang selalu ditegaskan dan juga saya beritahu, sebab selalunya kalau mereka habis tugasan mereka, bila dipaparkan di skrin untuk juri-juri, mereka akan kata, sebenarnya I could have done better because masa tu saya tidak prepare atau ini. Tetapi saya selalu katakan, tidak ada sesiapa pun yang kisah atau akan ambil tahu dengan masalah anda. You need to perform. Because yang paling penting adalah the final product yang kita akan tontoni di pawagam ataupun di kaca TV. Jadi kita tak cukup masa lagi. Terima kasih Datin Sofia Jane kerana bersama, dan saya pasti ini satu rancangan yang menarik. Adakah Sofia gembira dengan top 10 yang sudah dipilih? Top 10 yang dipilih adalah melalui undian. Mungkin saya tidak tahu, mungkin maybe it would not have been my choice, tetapi mereka melalui cabaran-cabaran, dan saya salute kerana bukan mudah untuk melalui semua itu untuk ditontoni penonton di rumah. Baik, terima kasih Sofia kerana bersama Gala TV Plus, dan jangan lupa untuk menyaksikan Gadis M2 yang bersiaran di Astroria pada setiap hari Ahad. Sekian sahaja Gala TV, hantarkan cadangan dan pandangan anda ke galatv@astro.com.my. Saya Syazwan Zakaria, teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi.